Assalamualaikum, salam sejahtera dan selamat kembali ke channel Abang. Jadi hari ini Abang nak bercerita tentang legenda nasi lemak dan juga legenda kuih tiaw. Ini dua masakan yang paling famous dekat Malaysia. Antaranya lah. Sebenarnya, nasi lemak dengan kuih tiaw ada legendanya tersendiri. Jadi kalau korang nak tahu cerita pada mula sampai habis, tonton video Abang. Dan kalau korang berminat, bolehlah subscribe channel Abang kerana ia akan menjadi motivasi untuk Abang cerita dekat korang semua kisah-kisah yang menarik yang boleh kata tak diceritakan dalam YouTube orang lain. Promosi sikit lah. Dan Abang ceritakan, bawakan terbaik untuk korang. Kalau kita bercerita tentang nasi lemak, kita tahu nasi lemak adalah makanan kegemaran satu Malaysia. Daripada Perlis sampai ke Johor hingga ke Sabah Sarawak. Tak kisahlah apa kaum pun. Ia adalah nasi yang dimasak dengan menggunakan santan dan selepas dimasak, ia akan dimakan bersama dengan sambal, ikan bilis, kacang goreng, telur rebus dan ada kalanya telur goreng. Dan ada di beberapa tempat, ia akan menambahkan kangkung celok. Kalau kita bercerita tentang kuih tiaw pula, dia sebenarnya adalah satu bentuk mie atau kuih yang kita perolehi daripada pedagang Cina pada satu masa dulu. Kuih tiaw ini akan digoreng dengan menggunakan telur dan beberapa jenis kicap serta sos. Rasanya sangat enak apabila ditambahkan dengan beberapa bahan seperti udang, daging dan ayam serta toge. Dan yang paling penting, ia dimasak dengan api yang panas. Itulah sedikit sebanyak tentang nasi lemak dan kuih tiaw, iaitu antara makanan terbaik dari Malaysia. Tapi kalau korang ingat dalam beberapa tahun yang lepas, ada seorang wartawan daripada Britain yang telah mengkritik nasi lemak kita. Dia cakap nasi lemak kita tak sedap. Tapi korang nak tahu apa yang jadi lepas tu? Satu Malaysia serang dia, tentera bawang serang dia, Cina, India, Melayu, tak kisah apa bangsa, peribumi Sabah Sarawak, semua berpakat-pakat menyerang wartawan tu. Jangan main-main dengan tentera bawang Malaysia. Tak kisahlah bangsa apa pun, sebab itu Abang sayang Malaysia. Kita walaupun berbagai kaum, tapi kita berkongsi makanan dan kita saling sayang satu sama lain. Sekarang ni Abang nak bercerita tentang asal-usul nasi lemak. Kira legenda nasi lemak lah. Kalau korang nak tahu, cerita nasi lemak ini bermula pada zaman Kesultanan Melayu Melaka, iaitu sekitar tahun 1400 hingga 1511. Ia bermula daripada kisah Mak Kuntum dengan anak perempuannya yang bernama Seri. Mak Kuntum adalah seorang janda. Suaminya telah lama meninggal dunia selepas mengikuti peperangan penaklukan yang dilancarkan oleh Sultan Melaka. Jadi tinggallah Mak Kuntum bersama anaknya yang bernama Seri meneruskan kehidupan. Bagi meneruskan hidup, Mak Kuntum telah mengambil upah untuk mengurut orang. Urut orang bersalin, urut orang sakit badan, orang demam-demam air. Itulah tugas Mak Kuntum. Disebabkan terlalu sibuk melayani pelanggan-pelanggannya yang datang mengurut, termasuk dalam dan luar kampung dan juga Istana Melaka, jadi Mak Kuntum tidak mempunyai banyak masa untuk menguruskan hal-hal rumah. Disebabkan itu, anaknya yang bernama Seri telah mengambil tugas Mak Kuntum untuk menguruskan hal-hal rumah, termasuk mengemas dan juga memasak. Disebabkan selalu membuat kerja-kerja rumah, Seri sangat pandai memasak dan juga mengemas. Kehebatan Seri memasak sangat diperkatakan di seluruh kampung. Tapi kisah nasi lemak bermulanya begini. Pada satu hari, ketika Mak Kuntum tidak ada di rumah, pergi ke rumah orang untuk mengurut, Seri telah memasak nasi di rumah sementara menunggu ibunya pulang. Dengan berhajat, mereka akan makan tengah hari bersama-sama. Sedang leka Seri memasak nasi, Seri telah meletakkan santan menggantikan air ke dalam balang yang berisi beras. Jadi dengan kata lain, Seri telah memasak nasi dengan menggunakan santan, bukan menggunakan air. Pada mulanya Seri tidak perasan apa yang telah dilakukan. Selang beberapa ketika, barulah Seri teringat dia tidak meletakkan air tetapi menggantikan air dengan santan. Disebabkan nasi sudah masak separuh jalan, Seri berhajat membiarkan sahaja nasi lemak itu masak. Setelah nasi itu tanak, Seri telah mengambil secubit nasi itu dan dimakannya. Ternyata nasi itu berasa sangat lemak dan manis. Untuk menjadikan nasi itu lebih sedap, Seri telah merebuskan beberapa biji telur ayam untuk dimakan bersama-sama dengan nasi. Beserta dengan itu, Seri telah meletakkan ikan bilis yang telah digoreng, begitu juga dengan kacang yang telah digoreng.
Bagi mencantikkan lagi hidangan yang tidak bernama ini, Seri telah meletakkan beberapa hirisan timun. Tapi kalau korang nak tahu, pada waktu ini Seri tidak meletakkan sambal. Jadi dengan kata lain, asal usul nasi lemak tidak ada sambal dalamnya. Ini kerana pada waktu itu, sambal yang dihasilkan orang Melayu adalah berwarna hijau dan menggunakan cili padi. Tidak ada sambal yang dihasilkan menggunakan cili merah. Manakala cili padi agak sedikit sukar untuk didapatkan kerana pertanian pada waktu itu tidak memfokuskan pada cili. Cili merah yang ada pada waktu itu diambil atau diperolehi daripada pedagang luar, terutama pedagang India dan juga pedagang Cina. Jadi disimpulkan bahawa nasi lemak di awal cerita tidak ada sambal. Setelah selesai urusannya di luar, Mak Kuntum telah pulang ke rumah untuk makan tengah hari. Apabila Mak Kuntum tiba di rumah, Seri terus menghidangkan nasi yang telah dimasak bersama-sama dengan beberapa lauk, iaitu timun, kacang goreng, ikan bilis goreng dan juga telur rebus. Disebabkan terlalu lapar, Mak Kuntum terus makan nasi yang dihidangkan oleh Seri. Tapi korang nak tahu pada waktu ini, Seri tidak makan bersama-sama dengan emaknya kerana dia takut hidangan itu akan membuatkan emaknya marah. Jadi Seri duduk di dapur sambil menunggu apa komen maknya. Mak Kuntum terus memakan nasi hingga setengah daripada tanakan habis dimakannya. Selepas selesai makan, Mak Kuntum telah memanggil Seri untuk bertanyakan apakah hidangan yang Seri masak. Tapi Seri menjawab dalam keadaan yang sangat curiga dan takut. Korang nak tahu macam mana Seri jawab? Bila mak dia tanya, Seri masak apa hari ni? Seri menjawab, nasi lemak. Bukan nasi lemak, tapi nasi lemak. Jadi apa yang didengari oleh Mak Kuntum bukanlah nasi lemak, tapi nasi lemak. Jadi sejak itu nasi lemak mendapat namanya dan ia tersebar ke istana. Masakan ini telah memasuki istana Melaka tapi tidak dicatatkan, hanya berdasarkan cakap-cakap orang. Sejak dari itu, nasi lemak menjadi hidangan orang Melayu, terutama sewaktu majlis-majlis tertentu. Tapi sampai sekarang, nasi lemak menjadi sarapan kegemaran orang kita. Sebenarnya itu adalah cerita pertama. Cerita tentang nasi lemak ada versi kedua. Versi keduanya hampir sama dengan versi pertama tadi, tapi berbezanya di pertengahan cerita. Kalau versi pertama, ia menceritakan Seri tidak sengaja memasak nasi dengan menggunakan santan. Tapi dalam versi kedua, dikatakan Seri sengaja meletakkan santan ke dalam nasi. Ini kerana Seri adalah seorang yang pandai masak. Pada waktu itu, ia berasa sangat bosan dengan masakan yang ada. Jadi boleh dikatakan dengan kepandaiannya sendiri, Seri telah mencampurkan santan dan juga lengkuas serta daun pandan sewaktu memasak nasi. Setelah nasi itu masak, nasi itu berasa lemak dan juga wangi. Hasil daripada kombinasi santan, lengkuas dan juga pandan. Pengakhir cerita siri kedua sama dengan siri pertama. Apabila Mak Kuntum pulang ke rumah, dia pun makan nasi yang dimasak oleh Seri dan dia bertanya, apakah masakan ini? Seri menjawab, ini adalah nasi lemak. Jadi Mak Kuntum mendengar nasi lemak bukan nasi lamak. Dan dari situlah nasi lemak mendapat namanya. Ini adalah versi kedua cerita nasi lemak. Terdapat satu lagi asal-usul nasi lemak yang jarang diceritakan. Dikatakan nasi lemak ini berasal daripada satu keluarga yang datang daripada Sumatera, Indonesia. Keluarga ini telah berhijrah daripada Sumatera ke Tanah Melayu pada Kesultanan Melayu Melaka. Apabila sampai ke Tanah Melayu, keluarga ini telah membina satu pondok di tepi pantai untuk dihuni sebagai tempat berteduh. Sewaktu sibuk membina pondok ini, si ibu yang menjadi tonggak menguruskan hal-hal makanan di rumah telah memasak sesuatu. Si ibu memerhatikan
bekalan yang mereka bawa daripada Sumatera adalah beras sahaja. Disebabkan kawasan itu di tepi pantai, mereka tidak menjumpai sumber air selain daripada laut. Jika laut dimasak bersama-sama dengan beras, nasi yang akan tak nak ini akan berasa masin. Jadi sebagai langkah alternatif, si ibu menggunakan kecerdikannya. Dia telah meletakkan santan yang diperolehi daripada orang kampung ke dalam beras yang ditanak. Selepas beras itu masak dan menjadi nasi, mereka sekeluarga menikmatinya dengan penuh selera. Apabila si suami tanya kepada si isteri, apakah masakan yang dimasaknya, si isteri terus menjawab, ini adalah nasi lemak, iaitu makanan orang tempatan pada waktu itu. Apabila sudah lama menapak di negeri Melaka, keluarga ini telah mengagih-agihkan resepi bersama jiran-jiran, dan sejak itulah resepi nasi lemak menjadi popular di kalangan masyarakat Malaysia. Berdasarkan ketiga-tiga cerita ini, boleh dikatakan nasi lemak tercipta hasil daripada gabungan beras dan juga santan. Sekarang abang nak beralih tentang cerita kuih tiaw pula. Kisah kuih tiaw bermula pada Kesultanan Melayu Melaka. Ini berdasarkan cakap-cakap orang atau cerita-cerita yang abang dengar daripada beberapa orang tua. Sewaktu zaman Kesultanan Melayu Melaka, terdapat banyak kapal berlabuh di Pelabuhan Melaka kerana Pelabuhan Melaka terkenal seantero dunia. Antara pedagang yang datang adalah pedagang daripada China. Sewaktu itu, kuih tiaw memang sudah diciptakan oleh orang-orang China. Apabila pedagang-pedagang ini bertapak di bumi Melaka, mereka telah melakukan perkahwinan campur di antara orang-orang China daripada tanah besar China dan juga orang-orang tempatan, iaitu orang-orang Melayu ataupun orang-orang peribumi. Hasil perkahwinan campur ini, maka terciptalah ca kuih tiaw daripada kuih tiaw goreng. Pada asalnya, kuih tiaw dimasak dengan hanya menggoreng menggunakan beberapa jenis kicap dan juga bahan-bahan tertentu yang segar. Tapi hasil daripada perkahwinan campur, maka diubah sedikit resepi daripada kuih tiaw biasa yang digoreng kepada kuih tiaw yang sedikit basah kerana campuran daripada telur dan menjadikannya nama lain, iaitu ca kuih tiaw. Jadi demikianlah cerita asal-usul nasi lemak dan juga kuih tiaw yang menjadi kegemaran rakyat Malaysia. Abang harap ia menjadi maklumat tambahan untuk kita semua supaya bila ada yang bertanya, tidaklah kita termangu-mangu atau tidak tahu asal-usulnya. Sekian dulu posting abang pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mak Kuntum telah pulang ke rumah. Mak Kuntum telah pulang ke rumah disebabkan terlalu lapar. Disebabkan terlalu rapat.